Antara fokus negeri di bawah bayu, Sabah bakal tubuh Jilsah Al-Turuq Al-Sufiyah berkukuh ajaran tasawuf. Perencananya bersama Rita Aloysius Malik. Teruskan Rita. Ya, sahih. Kerajaan negeri optimis penubuhan Jilsah Al-Turuq Al-Sufiyah mampu menyatukan tarekat sufi di negeri ini sekaligus memelihara ajaran tasawuf daripada sebarang penyelewengan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata penubuhan badan berautoriti ini juga bertujuan memastikan penyebaran ilmu tasawuf dilaksana secara sahih berlandaskan Al-Quran. Selain berperanan sebagai badan penyelia bagi membanteras ajaran sesat yang berselindung di sebalik nama tasawuf. Beliau berucap merasmikan penutupan Kota Sufi se-Nusantara 3.0 di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Ucapan disampaikan Exco Agama dan Pendidikan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Terdahulu, Datu Arifin memberitahu kerajaan negeri bakal menggubal rang undang-undang enakmen tarekat tasawuf. Kita menunggu daripada pihak Jaktus, jawatan kuasa yang menggubal RUU, enakmen berhubung dengan tarekat. Dan ini sangat baik dan kita akan kemukakan nanti apabila telah siap untuk dibawa ke Dewan Undangan Negeri untuk dibahas dan diperkenankan sebagai salah satu panduan yang perlu untuk memantau, menjadi panduan dan menyelaras berhubung dengan tarekat-tarekat yang sangat penting. Dalam majlis ini turut berlangsung pemasyuran serta pelancaran buku panduan tarekat tasawuf. Penganjuran Kota Sufi se-Nusantara 3.0 membuka ruang kepada masyarakat mengenali dan memahami peranan para masyaikh sufi dan mursyid tarekat. Mufti Negeri Sabah Datuk Bungsu Aziz Jaafar berkata, program ini juga penting bagi memberi kefahaman tepat amalan tasawuf, sekaligus menghapuskan persepsi negatif terhadap istilah sufi. Program berlangsung 4 hari bermula 21 Ogos lalu, menyaksikan 8 resolusi dibentangkan. Antara resolusi dicapai termasuklah pemahaman tentang hakikat tasawuf, kriteria kesahihan tarekat, bahaya tarekat dan peranan sosial serta spiritual sufi. Program julung kali diadakan di Sabah ini menghimpunkan lebih 3,000 umat Islam. Graduan Mahad Tahfiz dan Kiraat di negeri ini mampu menjadi duta ilmu dan teladan baik kepada masyarakat. Mereka memikul amanah besar sebagai waris perjuangan dakwah. Justru kerajaan negeri akan terus memperkukuh pendidikan Islam terutama dalam bidang tahfiz Al-Quran untuk membangunkan modal insan seimbang. Sejajar dengan Al-7 Sabah Maju Jaya, ia memperkasakan pendidikan itu sendiri telah menyediakan kawangan untuk mereka melanjutkan pelajaran lebih tinggi supaya kita dapat melahirkan modal insan yang lebih mendapatkan ilmu yang tinggi untuk kita jadikan sebagai duta daripada luar negara. Mereka dapat berkhidmat kepada masyarakat pada keseluruhan. Beliau ditemui selepas merasmikan Convocation Institut Tahfiz Al-Quran Negeri Sabah ITKOS Jahins kali ke-6. Sejak ditubuhkan 30 tahun lalu, ITKOS melahirkan ramai graduan dalam bidang keagamaan. Dalam majlis ini, Muhammad Rizwan Aziz dan Miza Faihana Muhammad Japar dinobatkan anugerah yang dipertua MUIS. Sementara ahli Al-Quran Ustaz Adam Abdul Hai menerima anugerah Tokoh Hufaz 2025. Bagi memperkukuh industri hartanah di negeri ini, Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP komited untuk terus bekerjasama dengan pemaju hartanah. Menterinya Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam berkata pihaknya sedang merancang beberapa inisiatif kerjasama bagi memperkemas peraturan sedia ada serta meningkatkan tahap ketelusan dalam industri. Antara fokus memudahkan urusan antara pemaju dan agensi kerajaan serta memastikan wujudnya keseimbangan antara bekalan dan permintaan hartanah di seluruh negeri.
easier for us to monitor if there is a data somewhere there. But we should be more transparent. Yes. To me, we need to be transparent. If you want to help the property development, Yes. and if you want to help, we would know the economic part of Sabah as a whole. Yes. We don't want you all to be building buildings that you can't sell it. Beliau menyatakan perkara ini selepas penutupan pameran Hartanah Propex 2025. KKTP turut menekankan penggunaan teknologi big data dan pendigitalan dalam industri hartanah. Langkah strategik ini bagi menangani isu lambakan hartanah serta merancang pembangunan berdasarkan keperluan sebenar pasaran. Program latihan tapak dan khidmat komuniti Anjuran Pusat Khidmat Kontraktor PKK mampu memperkasa kontraktor Bumiputra di samping memberi nilai tambah kepada komuniti setempat. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Ewan Benedik berkata, menerusi program ini, kontraktor Bumiputra berpeluang mengikuti latihan teknikal secara praktikal. Di samping menambah kemahiran dan memperoleh mata program pembangunan, kontraktor berterusan CCD daripada Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB. Beliau menyatakan demikian semasa majlis bertemu mesra Menteri Kuskop bersama penduduk kampung Tirintidon dan kontraktor Bumiputra daerah Kota Belud. Setakat Julai lalu, 2,622 syarikat kontraktor Bumiputra Sabah telah berdaftar dengan PPK dan menerima sijil taraf Bumiputra. Jumlah ini termasuk 1,123 kontraktor grade G1. Hari Kebangsaan perlu diraih dengan pelbagai pengisian bermanfaat. Ia bagi menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Menurut Adun Dilantik Datuk Jafari Waliam, penglibatan belia dalam sambutan Hari Kebangsaan mampu memupuk rasa cinta kepada negara serta menghargai pengorbanan pemimpin terdahulu. Menyuntik semangat mereka untuk mengingati Hari Kebangsaan. Itulah kita buat bermacam-macam anjuran acara untuk mereka mengingati Hari Kemerdekaan. Begitu juga pemimpin-pemimpin yang mengangkat kemerdekaan kita pada 31 Ogos. Beliau menyatakan perkara ini selepas menyantuni penduduk kampung Jaya Bakti Sandakan. Program kemasyarakatan ini turut diisi dengan konvoi kemerdekaan, pertandingan futsal serta penyampaian bantuan bakul makanan. Sambutan Bulan Kebangsaan terus disemarakkan menerusi program Aku Kasih Malaysia. Di Sepanggar, 150 belia terlibat program Anjuran Pertubuhan Kebajikan Ikatan Bina Insan Sabah dengan kerjasama Akademi Kenegaraan Malaysia. Adun Inanam Datuk Peto Galim berkata, kerajaan sentiasa menyokong usaha menyemai semangat patriotisme terutama menjelang Hari Kebangsaan dan Hari Sabah. Antara pengisian program Bengkel Komunikasi Digital Proaktif bagi memperkasa literasi digital dalam kalangan belia. Menggunakan teknologi ini sebaik mungkin untuk mendapat pendapatan dan menggunakannya dengan bijak. Kita tidak mahu muda-mudi ini terjebak dengan mesos yang tidak disahkan kebenarannya. Program seperti ini dapat diteruskan lagi dengan bantuan dan juga kerjasama daripada agensi-agensi terlibat membantu NGO khususnya yang menjalankan program-program kebajikan dan juga komuniti. Pertandingan memancing Kampung Kolapis di Beluran disaran libatkan kerjasama agensi berkaitan perikanan. Ia sekaligus menjadi platform menyalurkan input bantuan dan inisiatif. Kalau dapat lebih banyak agensi khususnya berkaitan dengan perikanan dapat sama-sama datang di sini berkongsi, termasuklah agensi seperti Jabatan Perikanan, LKIM, Kunalayan dan sebagainya, supaya mungkin ada input yang boleh dibawa oleh agensi ini sempena dengan pertandingan memancing ini. Terdahulu, Datuk Samad memaklumkan permohonan untuk pembinaan jeti Kampung Kolapis akan disuarakan kepada kerajaan negeri demi keselesaan nelayan setempat. Seramai 115 peserta dari daerah Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Telupid, Tawau, Lahadatu dan Ranau menyertai pertandingan ini.
Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Sahih untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Terima kasih Rita.